Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini sepatutnya giliran Ustaz Hassan, tapi dia ada masalah di Kelantan, ada sikit musibah, maka dia suruh kita gantilah. Kebetulan band sama, Hassan Cik Mat, Amran Cik Mat. Dia bukan adik-beradik. Kalau dia lama lah, kalau saya reka saya. Malam ni surah Al-Balad. Sepatutnya surah Al-Fajr sepatutnya, tapi pasal giliran dia untuk Al-Balad, lain kali insya-Allah lah, pasal ganti Ustaz Mubarak semalam. Surah Al-Balad, surah yang ke-90. Dia punya tema surah Al-Balad ini ialah penting sangat tema dia. Tema dia ialah manusia ini dilahirkan memang kena bersusah payah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan susah. Susah untuk hidup, susah untuk bila dapat rezeki, sayang nak infak. Susah ni penting tu. Memang tema tu, dapat duit banyak-banyak, susah kita nak berinfak. Ini tema utama surah Al-Balad. Jadi dia berbeza dengan surah Al-Fajr sebelum ini. Surah Al-Fajr itu ialah apa benda? Kita dapat duit banyak-banyak, kita rasa duit ini hasil kekuatan kita cenderung untuk menabung duit tersebut, jadi bakhil. Jadi cara belanjanya dalam surah Al-Balad ini. Jadi kalau kita betul-betul sayang dengan harta kita, maka kita perlu berinfak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam kehidupan seharian kita perlu bersusah payah. Dalam ayat Al-Quran, Syekh Qadir, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu ingat senang-senang masuk syurga aku? Tanpa diri kamu, aku uji dengan perjuangan dan juga kesabaran. Ada dua perkara ini baru layak masuk syurga Allah. Jadi untuk kita bersabar, untuk kita berjihad, kita kena bersusah payah dalam kehidupan kita. Jadi tengok bagaimana surah Al-Balad ini. Memang surah ini tema dia hari akhirat. Jadi nak masuk hari akhirat, nak jadi ahli syurga, kita kena bersusah payah untuk berjuang dari segi nak infak harta kita, dan juga nak berjuang untuk menyebar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baru layak masuk syurga Allah. Jadi Allah bersumpah dulu. Bahagian pertama ni Allah sumpah, 3 sumpah. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balada. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Kenapa bersumpah dengan negeri Mekah? Pasal di negeri Mekah ini lama ahli-ahli agama yang susah. 2 contoh, di mana Nabi Allah Ibrahim bawa Hajar isteri dia, letak di Mekah di tengah padang pasir yang tandus, di saat-saat nak melahirkan anak, dengan tiada makanan, dengan tiada minuman, semata-mata hanya menunggu kematian dia. Itu je. Tapi dia tanya Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, adakah kamu tinggal aku ini atas dasar wahyu Allah? Nabi Ibrahim kata, memang wahyu Allah. Maka atas dasar mendengar wahyu Allah, maka Hajar sanggup duduk di padang pasir, dan di situ Allah turunkan pertolongan dia. Dan sehingga sekarang ini pun syiar sa'i kawasan Hajar bawa anak cari makanan itu dijadikan syiar Islam untuk kita sa'i daripada Safa dan Marwah. Itu hebat. Bila susah payah, sabar, berjuang, maka Allah naikkan darjat dia. Begitu juga dengan Nabi kita. Susahnya baginda berada di Mekah, susahnya baginda Mekah dihina dan sebagainya, maka bersusah payah Nabi kita, maka akhir sekali Allah naikkan darjat dia. Itu pertama sumpah dia. Yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, wahai engkau, wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun, bermastautin, bermukim, bihadzal balad, berada di negeri Mekah ini pun susah yang amat sangat juga.
Sebelum lahir lagi bapak dia mati. Lahir saja nak menumpang kasih sayang mak pula mati. Dibela oleh atuk. Baru nak dapat kasih sayang datuk pula mati. Duduk dengan pak saudara. Besar kahwin, isteri pula mati. Menyebarkan ayat-ayat Allah, kaum dia sendiri bantai dia, hina dia, pukul dia. Kamu dihantar, halau dia daripada Mekah, terpaksa berhijrah ke mana? Atas atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah wahai Muhammad, wa anta hillum bihadzal balad. Kamu susahnya kamu, aku sengaja menguji kamu dengan kesusahan, nak tengok sejauh mana kamu terima ujian aku ini. Dua dah susah. Kita tak sampai susah semacam ini kehidupan kita. Memang Allah jadikan kita untuk susah. Kalau nak pergi ke syurga Allah, susah, kena sabar. Yang ketiga apa dia? Allah bersumpah juga ini untuk kita semualah. Wa walidin wa ma walada. Dan walid ni bapak lah. Bapak ataupun penjaga. Dan penjaga kamu pun susah juga, penjaga kita lah. Nak jaga kita, nak besarkan kita, nak cari duit untuk kita. Dan wama walad, dan juga anak dia pun susah juga nak besar, nak bekerja, nak kahwin, nak jaga keluarga dia pula. Semua berada dalam keadaan susah. Maka manusia Allah lahirkan untuk susah demi untuk mencapai sesuatu di masa depan. Maka jawab sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah dalam Al-Quran kerana Allah nak ceritakan benda penting belakang. Bukan cerita yang sumpah tu, benda penting. Macam kita lah, sumpah aku tak mencuri. Maknanya kita nak cerita betapa kita tak mencuri. Maka Allah bersumpah ini, apa yang Allah nak cerita? Ni ayat dia. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia itu dalam keadaan ditakdir, dalam keadaan kesusahan, fi kabad, dalam keadaan betul-betul susah. Kabad ini dari segi bahasa Arab ialah hentaman jantung hati kita ni akan mati. Seolah susah-susah ini kehidupan kita seolah-olah akan mati. Itu macam kabad. Maka wahai manusia, aku cipta kamu ini memang susah, sangat-sangat susah. Maka kamu perlu susah dalam bidang agama ataupun susah dalam kehidupan dunia. Maka kamu perlu sabar, kamu perlu berjuang untuk memenuhi tuntutan kesusahan ini. Bijak susah. Maka bila kita Allah jadikan kita dalam keadaan susah, sama ada susah kehidupan ke, susah agama ke, bila kita susah agama, kita boleh bersabar, kita boleh taat, maka Allah akan gandakan kehidupan kita dengan syurga dia di hari akhirat nanti. Bismillah. Jadi dalam keadaan manusia susah ini, punca manusia susah, ada kemungkinan orang lain susah kita. Zaman Nabi dulu, dia susah. Kenapa? Pasal orang musyrikin attack dia, hina dia. Jadi Allah tegur. Dipanggil ayat zajrun. Allah tegur golongan-golongan musyrikin yang cuba menyusahkan orang lain. Teguran dia, apa dia? Wahai orang musyrikin, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Patutkah manusia memikirkan dia rasa kuat, dia boleh bertindak sesuka hati dia, tidak ada orang lain menjaga dia? Itu teguran dia. Wahai manusia, ada kamu ingat dunia ini, kamu boleh buat sesuatu, kamu kerja, kamu dapat gaji, kamu kumpul duit tu, kamu tak guna duit tu untuk infak untuk orang lain? Ada kamu ingat duit tu hasil kamu sendiri? Tidak, hamba. Duit itu aku yang bagikan. Duit itu aku yang takdirkan. Tapi kenapa kamu rasa kamu sudah cukup kaya, kamu tak perlu aku, kamu tak perlu infak untuk aku, kamu tak perlu berdoa untuk aku, kamu rasa dunia ini anak yang punya? Tak boleh. Pasal Allah jaga ni. Allah tegur golongan ni. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Adakah patutkah manusia semua dia rasa dengan ada pada diri dia, dia kuat segala-galanya, sesiapa pun tak ada kuasa untuk kontrol dia. Allah tegur. Maka ini Allah perkenalkan diri dia lah. Allah bila tegur, Allah kenalkan diri dia. Wahai hamba, sebenarnya orang Arab ini, bila aku bagi rezeki, aku tengok sejauh mana kamu guna rezeki tersebut, sama ada kamu guna jalan yang betul ataupun kamu bakhil. Dua keadaan. Kamu sayang harta kamu, bakhil. Yang kedua, kamu belanja harta kamu. Bakhil satu bab dan salah. Belanja harta pun ditengok dua pula. Belanja harta tempat yang benar,
belanja harta tempat yang tak benar. Itu pun akan ditanya nanti. Takut-takut kita salah belanja harta. Belanja harta tempat orang lain bantai kita balik. Belanja harta untuk menyebarkan agama, dia pula bantai ajaran agama kita balik. Orang Arab Mekah jahiliah dulu ayat ini turunkan pasal apa? Pasal mereka banyak membelanjakan harta untuk lawan Nabi kerana dia merasakan dia agama yang benar. Dalam surah Al-Anfal banyak cerita. Kami berbangga kerana kami menghabiskan harta kami untuk berjuang lawan Muhammad pasal dia agama yang salah. Kami agama yang betul. Dia rasa betul. Maka dia belanjalah harta dia untuk berperang dengan Nabi. Sedangkan dia salah, dia rasa betul. Maka kita pun ibrah kita dapat harta belanja kena waspada. Takut-takut dengan kita belanja menjadi satu api neraka yang bakar kita nanti kerana kita belanja di tempat yang salah. Belanja tempat orang lawan agama kita balik. Belanja tempat orang merosakkan agama kita balik. Maka di sini Allah kata, mana ni? Ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah mereka menyangka tidak siapa melihatnya membelanjakan hartanya? Jangan kalau betul lah, kena cek betul lah. Kena semak dulu. Adakah dia betul-betul mengamalkan harta dia untuk jalan sunnah yang benar? Takut-takut satu pihak lagi lah. Kita belanja, dia lawan pula benda-benda dia menyebarkan bid'ah dan syirik. Bahaya kita tu. Dia kena cek balik Kena cek balik cara belanja kita. Alam naj'al lahu 'ainain. Aku bagi mata kamu, kenapa mata kamu tak melihat? Aku bagi mata dua biji mata. Aku bagi 2 biji mata. Alam naj'al, aku jadikan untuk kamu 'ainaini. Aku bagi 2 mata kamu, bukan 1 mata, 2 mata untuk kamu melihat. Adakah kamu tak melihat perkara-perkara kebenaran? Apa dia? Perkara-perkara kebenaran dalam kitab kami, dalam hadis Nabi kami. Sepatutnya kamu tengok perkara-perkara ini. Jangan kamu guna mata kamu untuk benda-benda yang jauh, yang melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kamu sepatutnya guna mata kamu untuk tengok kebenaran ini, ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat mata saja Allah bagi. Walisana wa syafatain. Dan aku juga bagi kamu, buat untuk kamu apa tu? 2 bibir dan juga lidah. Lidah dan juga 2 bibir. Untuk apa? Untuk kamu berkata-kata, untuk kamu baca Al-Quran. Tiba-tiba lidah kamu, bibir kamu guna untuk mengumpat orang lain sebagai contoh. Sepatutnya aku buat dia untuk kamu jaga mulut kamu, jaga lidah kamu, jaga bibir kamu untuk baca ayat-ayat Allah. Untuk kerja-kerja lara, kerja-kerja ni kamu tutup mulut kamu daripada buat perkara sebab kalau tidak kamu bertindak jauh sangat dengan ayat-ayat kami. Lepas tu wahadainahun najdain, dan kami bagi kepada kamu 2 jalan. Satu jalan jalan betul, 2 jalan tak betul. Dua jalan Allah buat kepada dua jalan, kita beri 2 jalan. Apa jalan tadi? Daripada mana jalan nak tahu betul salah? Nak tahu jalan betul salah, satu je. Allah bagi akal, Allah bagi wahyu. Kalau akal kita bukan berdasarkan wahyu, itu merupakan jalan syaitan. Kalau akal kita digunakan untuk wahyu, itu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain jalan Allah, merupakan jalan syaitan. Maka wahai hamba, kalau kamu jauh dengan Al-Quran, tak faham Al-Quran, maka hati-hati dengan jalan kamu tadi. Aku khawatir tak kamu guna jalan kamu, jalan yang kedua tadi, jalan syaitan tadi. Bila jalan syaitan, akhirat nanti aku humbankan kamu ke dalam neraka Jahannam. Habis maka dah tahu, wahai manusia, dengar betul-betul aku yang buat untuk kamu tadi. Kamu jangan rasa kamu sendiri, mentang-mentang kamu sempurna sifat kamu ingat Allah sayang dengan kamu guna benda-benda anugerah aku tadi kepada benda-benda yang jauh daripada kitab aku. Jadi kalau kamu betul-betul orang yang beriman, orang yang benar, orang yang guna jalan yang benar pada Al-Quran tadi, maka sepatutnya kamu kena faham ayat ini, wahai hamba. Maka Allah ceritalah, ini teguran dia. Apa dia? Bila kamu lengkap anggota kamu tadi dan kamu meneruskan kerja kamu, maka kamu dapat rezeki yang aku bagikan kepada kamu. Maka kena hati-hati. Pasal apa? Aku takut kamu jadi bakhil. Maka falaqatahamal aqabah. Dalam pada manusia tadi apa tadi? Itulah falak tahamal aqabah, maka tidak manusia itu menempuh jalan-jalan aqabah ini. Ialah di orang Arab panggil aqabah ini jalan menaik, dia letak batu-batu tadi. Susahnya nak mendaki. Apa dia punya
tafsirnya. Maknanya bila Allah bagi rezeki dengan kita rasa sayang nak infak duit kita tadi kepada jalan Allah. Kita rasa hak kita rasa hasil kerja kuat kita rasa hasil kepandaian kita rasa hak kita lah. Kita bakhil, kita kedeku. Maka orang yang kedeku ini, orang yang Allah tegur ini dapat duit, dia amat-amat bakhil untuk diberi jalan Allah. Sedangkan itulah harta dia yang Allah nak bagi di hari akhir nanti, simpanan dia. Tapi kita jadi bakhil, Allah tegur. Falaqatahamal aqabah, maka tidak mereka menempuh jalan pendakian. Wa ma adraka mal aqabah, apa itu aqabah? Apa itu jalan mendaki bukit tadi? Maka bila kamu susah sangat ini, apa dia? Maka bila kamu dapat duit, iaitu faqqur raqabah. Maka faqqur raqabah, maka hendaklah kamu guna duit kamu untuk jalan Allah, yang ni memerdekakan hamba-hamba. Bab infak ni, masuk infak. Zaman dahulu dia infak besar, memerdekakan hamba yang susah. Maka di sini Allah tegur golongan-golongan yang ada duit tapi tak nak membebaskan hamba, supaya hamba tadi boleh beramal juga. Ataupun awit'amu fi yaumin dzi masqabah, atau mereka memberi makanan. Au it'amun, mereka memberi makan fi yaumi, pada hari ada orang lapar, orang nak tengok orang berbuka puasa, dia pergi telan liu, pakai-pakai bagilah pakai-pakai beli depan tu, hantarlah ke EQS ni, kesian ya, tak apa tadi. Maka ayatnya au it'amu fi yaumin dzi masqabah, maka bagi makan orang kelaparan. Yatiman dza maqrabah, terutamanya anak yatim yang dia ada qarib, yang ada ikatan keluarga dengan dia, sedekah lah. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang tak ada apa, dia ada tanah, dia rumah tak ada, makanan tak ada, tu dia ada makan, pakai bagi infak dengan dia lah. Infak Allah kata, kamu ada mata, ada akal, ada segala-galanya, aku yang beri tadi, kenapa kamu bakhil untuk buat perkara-perkara ini? Lepas tu yang penting laginya, itu baru permulaan untuk infak tadi, untuk infak orang miskin tadi. Yang penting laginya summa, ayat summa ni selepas itu kana minal ladzina amanu, apa tu, adalah dari orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau dia kata dia betul beriman, apa dia syarat dia? Beriman ini mempercayai semua rukun-rukun iman. Beriman, orang yang betul-betul beriman, syarat asas orang yang beriman inilah wa tawasau bisabr, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan dengan apa dia pesan? Nak pesan apa? Apa nak pesan ni? Takkan kita nak pesan dia beli gula sekarang lah. Tak ada, bukan itu. Berpesan-pesan ni berpesan-pesan pada hak. Berpesan-pesan ni berpesan pada Al-Quran. Tidak ada benda yang lebih benar pada Al-Quran. Jadi bagaimana nak cerita bab ayat Al-Quran kalau tak mengaji? Sabit dengan berjuang tadi pula. Berjuang, kita kata am hasibtum an tadkhulul jannah, bukan senang masuk syurga aku, tanpa berjuang memahami ayat-ayat Allah maksudnya. Maka bila kita berjuang dah kehidupan kita, maka nak pergi syurga, nak jadi orang yang Allah pilih masuk syurga, nak menjadi orang yang beriman sempurna, Allah kata wa tawasau bisabr, kena berpesan-pesan dengan kesabaran. Hingga mati pun kamu terus berpesan. Hingga kita mati, kita terus berpesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya orang ikut semua kata-kata Allah, ikut semua amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi daripada hadis-hadis Nabi. Bila kita sebut wahyu, menakumi Al-Quran dan hadis. Tak satu. Satu lagi, wa tawasau bil marhamah, orang yang berpesan-pesan juga dengan penuh kasih sayang. Orang tak suka dengan kita, orang melabel kita dengan berbagai-bagai fahaman, orang menyisak kita, sayang dengan dia, kasih dengan dia, ajak dia belajar ayat-ayat Allah, ajak dia belajar hadis. Pasal apa? Kasih sayang. Kesian yang dia, kalau dia mati apa nak jadi dengan dia? Pasal yang jahat bukan dia, yang jahat syaitan yang duduk bersama dia tadi. Dia baik tapi yang membisik dengan dia yang jahat, maka pujuk dia, kasih sayang dia, Jangan dia marah sikit, kita marah banyak dengan dia. Maka berpesan-pesan dengan penuh rahmat dengan dia, penuh kasih sayang, supaya kita rasa nak tolong dia, jangan dia masuk neraka Jahannam. Maka dahaga lah ini.
Ulaika, mereka itulah. Mereka apa? Mereka yang infak anak yatim semua tadi, dan mereka orang beriman berpesan-pesan tadi. Ulaika, mereka itulah orang memenuhi tuntutan. Ada harta dia berinfak, harta dia ada harta dia belajar, ada harta dia berjuang. Ini syarat masuk syurga. Allah kata ulaika, mereka itulah ashab, maknanya ahli, pemegang gerang kekal dalam al-maimanah, dalam pihak kanan. Mana ulaika ashabul maimanah, Allah bagi nanti amalan dia dengan tangan kanan, yang ni ashabul jannah, maknanya ahli syurga. Dia menerima kitab amalan dia, hasil dia buat 5 perkara tadi, dia terima kitab dengan tangan kanan. Uqra'u kitabiyah, orang terima kat kanan seronok dia. Tengok baca kitab aku di pada mahsyar nanti. Terima saja kitab Al-Quran, dia seronok sangat. Dia bersorak-sorak, tengok semua kitab aku. Pasal apa? Aku ahli syurga. Dia nampak dah syurga. Orang yang amal tadi. Kalau orang yang tak ada tadi, di sebalik tu siapa dia? Wallazina kafaru, dan orang-orang yang engkar. Bukan orang kafir ni. Wallazina kafaru, bukan orang-orang kafir. Jangan kata itu Hindu, itu bukan. Wallazina kafaru dalam Al-Quran, orang yang engkar, orang yang enggan mengikuti kebenaran. Satarul haqqa inada. Nasanya kata, mana mereka yang menolak kebenaran, yakni Al-Quran, kerana kesombongan dia. Dia sombong nak belajar Al-Quran, dia degil nak belajar Al-Quran, dia jahil tak belajar Al-Quran. Itu engkar, itu kafaru. Mungkin orang Islam, mungkin orang bukan Islam. Syak asal dia tak tahu Al-Quran, tak nak beramal dengan Al-Quran. Wallazina kafaru, mereka yang engkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat Quran lah. Baca saja, tak nak duduk bertabur. Baca saja, tak nak faham. Kita kalau dengar Syekh Qadir baca tadi, seronok sangat baca. Surah Al-Imran seronok sangat. Pasal apa? Pasal kita mendengar rintihan, dengar ancaman, dengar teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita boleh tangkap benda ni, maka kita tak mengingkari ayat-ayat Allah. Maka wallazina kafaru bi ayatina, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, orang yang sombong untuk belajar ayat-ayat kami, orang yang jahil tak belajar ayat kami, orang yang menangguh untuk belajar ayat-ayat kami, orang yang rasa pandai untuk belajar ayat-ayat kami, sama saja termasuk golongan wallazina kafaru, orang-orang ingkar dengan kitab Al-Quran juga. Kita rasa apa, aku tak ingkar, aku tak belajar aja. Tak belajar tu lah dia beramal dengan tak sama dengan Al-Quran. Kesan dia sama, dia buat syirik, dia buat bid'ah. Kenapa? Tak belajar Al-Quran. Dia kata tak apa, dia rasa itu, dia berprasangka saja. Allah kata golongan ini, golongan yang tidak beramal dengan Al-Quran, golongan yang tidak bertikad dengan Al-Quran, hum, mereka ashabul masy'amah, dia terima kitab amal dengan tangan kiri. Dia tutup tangan tak depan saja, berterbanglah. Aku azab kitab dia. Maka tarik tangan dia, mereka akan tarik tangan tu, letak ke belakang, terima kitab dengan tangan kiri. Maka alangkah celakanya aku, menyesalnya. Benda kecil pun ada, benda besar pun ada, semua ada. Dia menangis, tapi tidak ada guna. Bila terima kitab dengan tangan kiri, dia confirm ahli neraka jahanam. Maka bila terima kitab dengan tangan kiri, menyesal macam mana, menangis macam mana, gigit, makan jari, makan tangan semua sekalipun, tidak ada ubat. Di sana hanya negeri tempat azab saja, dan tempat azab ini amat-amat mengerikan. Allah simpulkan surah Al-Balad ini dengan ancaman neraka jahanam, yakni takhwif ukhrawi, ancaman akhirat, dengan ayat penutup dia, alaihim, ke atas mereka yang terima kitab dengan tangan kiri, ke atas mereka yang sayang dengan harta, bakhil nak infak untuk harta tadi. Dia rasa harta ni, harta kepandaian dia, kehebatan dia, kenapa aku pernah kumpul harta nak bagi orang? Dia rasa macam itu. Dia tak fikir harta milik Allah. Orang yang semacam ini, Allah kata alaihim narun, untuk dia duduk dalam neraka jahanam. Bukan neraka jahanam saja, Allah bagi sifat neraka tadi pun dah muqsadah, ditutup rapi, ditutup hingga tidak ada ruang nampak asap keluar. Kita goreng ikan, kita rebus ikan apa? Saya suka makan ikan rebus goreng. Ikan sardin, sedap lah. Kita rebus, kita goreng, kita ambil periuk, tutup kuali. Untuk apa? Untuk cepat masak.
Begitu juga dengan neraka jahanam. Nak suruh Allah, nak suruh sesa sangat, nak suruh betul-betul bakar punya bakar, masak betul-betul manusia ini, aku letak dalam neraka jahanam, aku tutup atas, tutup bawah, hingga langsung tidak ada ruang nak keluar, nak rasa asap keluar. Asap hanya memasak kita dengan semasak-masaknya. Tak ngeri amat-amat mengerikan. Tapi kita tak nampak lagi benda ni. Bila kita pergi sana baru nampak. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, jemaah-jemaah kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang bakhil dengan harta, sayang dan infak harta, pasal amat-amat berat hukuman yang bakal menunggu mereka di atas sikap perangai mereka tadi. Alaihim narum muqsadah. Mereka dikenakan azab yang amat teruk sekali, neraka yang ditutup rapat hingga tidak ada rasa apa pun untuk dikurangkan haba panas tersebut. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi